Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video pengantar pengajian syariah yang dikendalikan oleh Profesor Madya Dr. Anwar bin Ramli. Dalam video ini, kumpulan kami akan membicarakan perbezaan antara NAMA syariah dan kanun kesiasaan dari aspek salah guna penandaan dan perbahasan halal session 42. Okey, sebelum itu, sudilah saya ceritakan tentang isu yang berkaitan dengan tajuk kami, iaitu kes Nik Elin Zulina. Seperti mana kita sedia maklum, pada bulan Ogos yang lalu, masyarakat Islam digemparkan dengan isu yang hangat, iaitu isu seseorang peguam yang bernama Nik Elin Zulina binti Nik Abdul Rashid atau dikenali sebagai Nik Elin, yang mencabar 21 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 2019 Kelantan. Kes ini merupakan rentetan daripada Iki Putra yang telah didakwa di Mahkamah Syariah pada 21 Ogos 2019 atas kesalahan meliwat yang dilakukan di Bangi. Nik Elin sebenarnya dia ni tidak berpuas hati dengan pertuduhan yang telah mencabar peruntukan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah 1945. Pada 25 Februari 2021, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa kesalahan jenayah liwat, yakni seks di luar tabi'i yang terkandung dalam Enakmen Jenayah Syariah 1945 tidak sah dan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Oleh yang demikian, marilah kita pergi kepada pengenalan ringkas apa itu Enakmen Syariah dan Kanun Kesiasaan. Pertama sekali, apakah itu Enakmen Syariah? Apakah itu Kanun Kesiasaan? Enakmen Syariah dan Kanun Kesiasaan adalah dua perundangan yang berkaitan dengan bidang undang-undang di Malaysia. Walaupun keduanya memainkan peranan dalam sistem perundangan negara, tetapi mereka mempunyai skop dan sumber hukum yang berbeza. Di sini saya akan menjelaskan apakah konsep-konsep yang berkaitan dengan dua perkara tersebut. Yang pertama berkaitan Enakmen Syariah. Enakmen Syariah ni merujuk kepada undang-undang yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diperkenalkan di peringkat negeri untuk mengatur isu-isu berkaitan agama Islam dan urusan keluarga bagi penganut agama Islam di Malaysia. Yang kedua skop yang berkaitan dengan Enakmen Syariah itu menangani pelbagai aspek kehidupan penganut Islam, termasuk perkahwinan, waris, jenayah syariah dan lain-lain, dan penjatuhan hukuman syariah dan tata cara mahkamah syariah termasuklah dalam skop enakmen ini. Dalam segi penguatkuasaan juga dilaksanakan di peringkat negeri dan dipertanggungjawabkan oleh mahkamah syariah negeri. Dan enakmen syariah biasanya memberi penekanan dan kepada kepatuhan penganut Islam terhadap ajaran agama dan prinsip-prinsip moral Islam. Kita tengok pula dari kanun kesiasaan dalam Enakmen Syariah. Kita tengok pula pada konsep kanun kesiasaan. Kanun kesiasaan adalah undang-undang yang merangkumi jenayah dan hukuman di Malaysia dan merupakan undang-undang persekutuan yang berlaku di seluruh negara. Bagaimana pula dengan skop kanun kesiasaan ini? Iaitu menangani kesalahan jenayah dan hukuman, termasuklah jenayah umum seperti pencurian, rogol dan pembunuhan, dan tidak melibatkan aspek syariah dan undang-undang agama, tetapi dia lebih kepada norma-norma undang-undang sekular. Daripada segi penguatkuasaan, kanun kesiasaan pula diperuntukkan dan dilaksanakan oleh sistem perundangan negara, termasuklah Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, dan memberi keadilan kepada semua warga negara tanpa mengira agama atau kepercayaan. Kita terus masuk dalam kupasan tajuk kami, iaitu definisi dan konsep penandaan halal dalam Enakmen Syariah. Penandaan halal dalam Enakmen Syariah merujuk kepada proses dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak berkuasa syariah untuk mengesahkan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan
mematuhi prinsip-prinsip makanan halal dalam Islam. Pendanaan halal ini memberi jaminan kepada pengguna Islam bahawa produk atau perkhidmatan tersebut dihalalkan, diproses dan disediakan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Islam. Okey, ada beberapa ilmu utama yang mungkin terdapat dalam definisi pendanaan halal dalam ilmu syariah. Yang pertama, bahan-bahan halal. Produk atau perkhidmatan harus menggunakan bahan-bahan yang diiktiraf sebagai halal menurut undang-undang Islam, termasuklah bahan asas, bahan tambahan dan proses produksinya. Yang kedua ialah tata cara perprosesan. Tata cara perprosesan yang berlaku mestilah mematuhi prinsip-prinsip halal, termasuklah pemisahan antara produk halal dan haram, penggunaan peralatan yang bersih dari kontaminasi dan langkah-langkah lain yang menjamin kesucian produk. Yang ketiga ialah sijil halal. Pengeluar atau pengendali perkhidmatan mungkin perlu memohon atau memperoleh sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa syariah tempatan. Yang keempat, pengawalan dan audit. Proses pendanaan halal mungkin melibatkan pengawalan berterusan dan pemeriksaan berkala untuk memastikan pematuhan berterusan terhadap standard halal. Yang kelima, label dan pengiklanan. Produk halal mestilah mempunyai label atau penandaan yang jelas dan sah yang memberi maklumat kepada pengguna tentang status halal produk tersebut. Yang keenam, keadilan dan kesaksamaan. Prosedur untuk pendanaan halal harus adil dan saksama, tanpa diskriminasi dan harus mematuhi prinsip-prinsip undang-undang Islam berkaitan dengan keadilan dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir ialah penalti untuk pemalsuan atau pembohongan. Nama syariah mungkin mengandungi ketentuan mengenai penalti atau hukuman terhadap pengeluar atau pengendali perkhidmatan yang memalsukan atau memberikan maklumat palsu berkenaan dengan status halal produk. Jika tadi kita telah tengok definisi dan konsep halal mengikut ilmu syariah, kali ini pula kita tengok pula pada definisi dan konsep pendanaan halal dalam kanun kesesaan. Jika ada unsur penipuan atau pemalsuan yang melibatkan pendanaan halal, ia mungkin dapat dikecam di bawah beberapa ketentuan kanun kesesaan, terutama dalam konteks pemalsuan maklumat dan penipuan perdagangan. Di bawah kanun kesesaan, beberapa ketentuan yang mungkin berlaku dalam konteks pendanaan halal. Yang pertama, pemalsuan dokumen. Pemalsuan atau membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan status halal produk boleh dianggap sebagai kesalahan di bawah undang-undang pemalsuan dokumen. Yang kedua, penipuan. Jika terdapat unsur-unsur penipuan dalam pendanaan halal di mana pihak tertentu dengan sengaja memberikan maklumat palsu atau menyesatkan, ini boleh dikecam di bawah ketentuan penipuan dalam kanun kesesaan. Yang ketiga, undang-undang perlindungan pengguna. Pihak yang memberikan maklumat palsu tentang status halal produk juga mungkin melibatkan pelanggaran undang-undang perlindungan pengguna, terutama jika itu membabitkan kepentingan kesihatan atau keselamatan pengguna. Saya akan membahaskan tentang bahagian seterusnya, iaitu perbezaan dalam pendekatan halal antara enakmen syariah dan kanun keseksaan. Di sini, saya akan sampaikan 4 perbezaan berkaitan penadaan halal. Yang pertama, enakmen syariah hanya terpakai kepada umat Islam, manakala kanun keseksaan pula terpakai kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama ataupun bangsa. Yang kedua, enakmen syariah mempunyai peruntukan kesalahan berkaitan produk halal yang berbeza-beza mengikut setiap negeri, manakala kanun keseksaan pula tidak mempunyai peruntukan kesalahan berkaitan produk halal. Yang ketiga, enakmen syariah telah menetapkan hukuman yang lebih ringan berbanding kanun keseksaan bagi kesalahan berkaitan produk halal. Sebagai contoh, hukuman di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang menetapkan hukuman pemenjaraan yang boleh mencapai sehingga 20 tahun dan sebatan bagi kesalahan di bawah Seksyen 377A. Sedangkan hukuman di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 menetapkan denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan yang keempat, enakmen syariah memerlukan bukti syahadah, yakni saksi, atau ikrar, yakni pengakuan untuk membuktikan kesalahan. Manakala kanun keseksaan pula memerlukan bukti rasmi,
seperti dokumen atau sijil atau label atau bukti saintifik seperti ujian makmal dan analisis untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan. Baiklah, seterusnya kita berpindah kepada kesan salah guna pendanaan halal dalam konteks enakmen syariah. Salah guna pendanaan halal adalah kesalahan yang boleh menjejaskan kepercayaan dan keyakinan umat Islam terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di pasaran. Ia juga boleh menimbulkan keraguan dan kekeliruan dalam kalangan pengguna Islam dan bukan Islam. Oleh itu, enakmen syariah yang mengandungi peruntukan kesalahan berkaitan penyalahgunaan tanda halal adalah penting untuk melindungi kepentingan umat Islam dan menjaga maruah agama Islam. Antara kesan salah guna pendanaan halal dalam konteks enakmen syariah adalah seperti berikut. Yang pertama, kesan kepada pengguna, iaitu pengguna yang tertipu dengan pendanaan halal yang tidak sah atau palsu boleh terdedah kepada produk atau perkhidmatan yang tidak halal, tidak berkualiti, tidak selamat atau tidak bersih. Ini boleh menjejaskan kesihatan, kesejahteraan, kebajikan dan keimanan pengguna. Pengguna juga boleh mengalami kerugian kewangan, masa dan tenaga akibat daripada penipuan tersebut. Kesan yang kedua adalah kepada para peniaga, iaitu peniaga yang melakukan penyalahgunaan tanda halal boleh menghadapi hukuman undang-undang baik dari segi syariah maupun sivil. Hukuman yang biasa dikenakan adalah denda, penjara, sebatan ataupun gabungan mana-mana hukuman tersebut. Peniaga juga boleh kehilangan reputasi, kepercayaan pelanggan dan pasaran akibat daripada penipuan tersebut. Kesan yang terakhir adalah kesan dari aspek agama, iaitu penyalahgunaan tanda halal boleh mencemarkan nama baik agama Islam itu sendiri dan menimbulkan persepsi negatif terhadap Islam dan umat Islam. Ia juga boleh menjejaskan hubungan antara agama dan kaum di Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Ia juga boleh menjejaskan usaha-usaha dakwah dan penyebaran Islam dalam kalangan bukan Islam. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kepentingan dan keperluan penegakan kanun keseksaan dalam menangani isu penadaan halal. Terdapat beberapa kepentingan dan keperluan penegakan kanun keseksaan dalam menangani isu penadaan halal. Antara ini ialah, yang pertama, untuk melindungi hak dan kepentingan umat Muslim dan bukan Muslim yang mengamalkan pemakanan halal. Yang kedua, untuk menjaga kesucian agama Islam itu sendiri dan kredibiliti sistem halal Malaysia. Mesti tertanya-tanyakan, apakah yang dimaksudkan dengan salah guna penadaan halal? Salah guna penadaan halal bermaksud menggunakan atau memaparkan logo halal tanpa pengesahan pihak berkuasa atau pengiktirafan yang berkuasa secara sah, atau menggunakan logo halal yang tidak sah ataupun palsu. Hal ini menyebabkan dan boleh menyebabkan keraguan, kekeliruan dan kemarahan dalam kalangan pengguna serta menjejaskan reputasi industri halal Malaysia di peringkat antarabangsa. Seperti mana yang kita sedia maklum, salah guna pendanaan halal adalah satu kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 dalam kurungan Akta 730 yang boleh dihukum dengan denda tidak melebihi 2,500 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama, dan denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan berulang. Selain itu, salah guna pendanaan halal juga boleh dianggap sebagai satu kesalahan jenayah syariah di bawah undang-undang negeri yang berkenaan, yang boleh dihukum dengan denda, penjara atau sebatan atau mana-mana gabungan daripadanya mengikut keseriusan kesalahan tersebut. Oleh itu, penegakan kanun keseksaan adalah penting untuk menangani salah guna pendanaan halal kerana ia melibatkan aspek keadilan, keselamatan, kesihatan dan kepercayaan pengguna serta integriti dan martabat agama Islam dalam negara kita. Seterusnya, saya akan menyentuh berkenaan kesan salah guna penadaan halal dalam konteks kanun keseksaan. Penyalahgunaan penadaan halal dalam konteks kanun keseksaan boleh membawa kesan buruk kepada pengguna, pengeluar
penjual dan industri halal. Antara kesan-kesan tersebut ialah bagi pengguna, mereka boleh terdedah kepada bahan-bahan yang haram, meragukan atau berbahaya di mana ianya boleh menjejaskan kesihatan mereka, kepercayaan dan kewangan mereka juga turut terjejas. Yang kedua, dari segi industri halal boleh mengalami kemerosotan, kehilangan kepercayaan dan reputasi serta kehilangan pasaran antarabangsa yang kompetitif. Hal ini boleh menjejaskan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan negara. Yang ketiga, dari segi pengeluar ataupun penjual, mereka boleh didakwa di bawah kanun keseksaan dengan hukuman yang berat seperti penjara sehingga 20 tahun atau denda yang tidak terhad. Selain itu, mereka juga boleh menghadapi dengan kemarahan, kekecewaan dan tuntutan daripada pengguna dan pihak berkuasa. Berdasarkan Warta Kerajaan Persekutuan, Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penadaan Halal 2011, mana-mana orang yang memperaku bahawa mana-mana makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang itu adalah halal atau membekalkan atau menawarkan untuk membekalkan apa-apa makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang itu bertentangan dengan perintah ini, melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan jika orang itu adalah suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM200,000 dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi RM500,000 atau jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Oleh yang demikian, penyalahgunaan penadaan halal adalah satu kesalahan jenayah yang serius dan perlu dielakkan dengan menjalankan amalan yang bertanggungjawab, telus dan beretika dalam pengeluaran, pengedaran dan penggunaan produk halal. Seterusnya, kita akan bergerak kepada enakmen syariah dalam menangani salah guna penadaan halal. Apakah tujuan enakmen ini dibentuk? Adalah peruntukan undang-undang yang bertujuan untuk mengawal dan menghalang penyalahgunaan tanda halal pada produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi syarat-syarat halal menurut Islam. Tanda halal adalah simbol yang menunjukkan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan itu telah disahkan oleh pihak berkuasa agama Islam sebagai halal, iaitu dibenarkan untuk dimakan, diminum, digunakan atau dilakukan oleh umat Islam. Seterusnya, penyalahgunaan tanda halal boleh menjejaskan kepercayaan dan keyakinan umat Islam terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di pasaran. Ia juga boleh menimbulkan keraguan dan kekeliruan dalam kalangan pengguna Islam dan bukan Islam. Oleh itu, enakmen syariah yang mengandungi peruntukan kesalahan berkaitan dengan penyalahgunaan tanda halal adalah penting untuk melindungi kepentingan umat Islam dan menjaga maruah agama Islam. Di samping itu, enakmen syariah yang mengawal penyalahgunaan tanda halal adalah berbeza-beza mengikut negeri-negeri di Malaysia. Setiap negeri mempunyai enakmen kesalahan jenayah syariah yang mengandungi peruntukan-peruntukan berkaitan halal. Sebagai contoh, enakmen kesalahan jenayah syariah Kelantan 2023, enakmen kesalahan jenayah syariah Selangor 2023, enakmen kesalahan jenayah syariah Negeri Sembilan 2023 dan sebagainya. Peruntukan-peruntukan ini biasanya meliputi kesalahan-kesalahan seperti yang pertama, menggunakan, memasang, mempamerkan, mengiklankan, mengedarkan, menjual atau menawarkan untuk dijual sesuatu barang yang mempunyai tanda halal yang tidak sah atau palsu. Yang kedua, mengeluarkan, mengedarkan, menjual atau menawarkan untuk dijual sesuatu barang yang tidak halal dengan menggunakan tanda halal yang sah. Yang ketiga, menyediakan, mengiklankan, menjual atau menawarkan untuk dijual satu perkhidmatan yang tidak halal
dengan menggunakan tanda halal yang sah. Dan yang terakhir, menyediakan, mengiklankan dan menjual atau menawarkan untuk dijual sesuatu perkhidmatan yang bertentangan dengan hukum syarak dengan menggunakan tanda halal yang sah. Hukuman-hukuman yang dikenakan ke atas pesalah yang melakukan jenayah-jenayah ini adalah berbeza-beza mengikut enakmen syariah negeri-negeri masing-masing. Hukuman yang biasa dikenakan adalah denda, penjara, sebatan ataupun gabungan mana-mana hukuman tersebut. Hukuman ini bertujuan untuk memberi pengajaran dan peringatan kepada pesalah agar tidak mengulangi kesalahan dan menghormati syarat-syarat halal yang ditetapkan oleh agama Islam. Sebagai kesimpulan, enakmen syariah dalam menangani salah guna penadaan halal adalah peruntukan undang-undang yang penting untuk mengawal dan menghalang penyalahgunaan tanda halal yang boleh menjejaskan kepercayaan dan keyakinan umat Islam terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan di pasaran. Ia juga bertujuan untuk menjaga maruah agama Islam dan melindungi maslahah umat Islam. Enakmen syariah ini adalah berbeza-beza mengikut negeri-negeri di Malaysia dan mengandungi peruntukan-peruntukan kesalahan dan hukuman yang bersesuaian. Selain daripada enakmen syariah, terdapat juga akta perundangan sivil yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanda halal dan menegakkan hukuman yang setimpal ke atas pesalah. Para penonton sekalian, penandaan halal adalah satu proses yang melibatkan pengesahan, pengawasan dan pengiktirafan produk atau perkhidmatan yang mematuhi syariah Islam. Penandaan halal bertujuan untuk memberi keyakinan kepada pengguna Islam bahawa produk atau perkhidmatan itu yang mereka gunakan adalah halal dan tidak mengandungi najis. Di Malaysia, bidang kuasa mengenai produk halal adalah terletak dalam senarai Persekutuan Jadual ke-9. Walau bagaimanapun, negeri-negeri juga mempunyai bidang kuasa dalam undang-undang berkaitan halal, tetapi hanya terhad kepada peruntukan kesalahan dalam akta atau enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Persoalannya adalah, apakah perbandingan keberkesanan enakmen syariah dan kanun keseksaan dalam menjaga integriti penandaan halal yang boleh dibuat dari beberapa aspek. Antaranya adalah, yang pertama adalah jenis kesalahan. Di dalam enakmen syariah, lebih spesifik dan terperinci dalam menetapkan jenis kesalahan yang berkaitan dengan produk halal seperti sihir, dakwaan palsu, memutarbelitkan ajaran Islam, mengeji atau menghina undang-undang, memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadat, menggalakkan mungkar, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya dan sebagainya. Kanun keseksaan pula lebih umum dan luas dalam menetapkan jenis kesalahan yang berkaitan dengan produk halal seperti menipu, mengelirukan, menganiaya, mengancam, merosakkan, mencemarkan dan sebagainya. Yang kedua adalah perbandingan dari segi kadar hukuman. Enakmen syariah lebih berat dan ketat dalam menetapkan kadar hukuman yang berkaitan dengan produk halal seperti hukuman ta'zir, hukuman hudud, hukuman qisas, hukuman diat dan sebagainya. Kanun keseksaan pula lebih ringan dan fleksibel dalam menetapkan kadar hukuman yang berkaitan dengan produk halal seperti hukuman penjara, hukuman denda, hukuman sebatan, hukuman komuniti dan sebagainya. Yang ketiga adalah perbandingan dari segi penguat kuasaan. Enakmen syariah lebih terbatas dan berbeza-beza dalam penguat kuasaan yang berkaitan dengan produk halal kerana ia bergantung kepada bidang kuasa dan pentadbiran agama Islam di peringkat negeri-negeri sahaja. Tidak semua negeri memperuntukkan kesalahan berkaitan produk halal dalam undang-undang mereka. Tidak semua negeri memperuntukkan kesalahan berkaitan produk halal dalam undang-undang kesalahan jenayah syariah negeri masing-masing. Negeri-negeri yang memperuntukkan kesalahan berkaitan produk halal juga terdapat perbezaan dari segi jenis kesalahan dan kadar hukuman yang ditetapkan. Kanun keseksaan pula lebih meluas dan seragam dalam penguat kuasaan yang berkaitan dengan produk halal kerana ia terpakai kepada seluruh negara dan di bawah bidang kuasa persekutuan. Kanun keseksaan juga lebih mudah dan cepat untuk dikuat kuasakan
kerana ia tidak melibatkan isu-isu sensitif agama atau perlembagaan. Seterusnya adalah cadangan peningkatan perlindungan pengguna dalam konteks penandaan halal melalui enakmen syariah dan kanun keseksaan. Antara cadangan peningkatan bagi perlindungan pengguna dalam konteks penandaan halal melalui enakmen syariah dan kanun keseksaan adalah seperti berikut. Yang pertama, menggubal Akta Halal Malaysia yang menyelaras dan menyepadukan semua undang-undang berkaitan halal di peringkat persekutuan dan negeri. Akta ini boleh menetapkan definisi, piawan, prosedur, kuasa dan tanggungjawab berkaitan halal serta menyelesaikan isu-isu pertindahan bidang kuasa, penyalahgunaan tanda halal, penguatkuasaan dan hukuman. Cadangan yang kedua adalah meningkatkan kesedaran pendidikan pengguna tentang hak dan tanggungjawab mereka dalam memilih produk halal serta cara-cara untuk membuat aduan atau tuntutan jika terdapat penipuan atau penyalahgunaan. Pengguna juga perlu didedahkan dengan panduan halal dan haram menurut perspektif syariah serta perundangan yang berkaitan dengan pemakanan halal di Malaysia. Cadangan yang ketiga adalah memperkukuhkan kerjasama antara negeri-negeri. Cadangan yang ketiga adalah memperkukuhkan kerjasama antara agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam industri halal seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Halal Industry Development Corporation HDC, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK, Kastam Diraja Malaysia KDRM dan sebagainya. Kerjasama ini boleh melibatkan perkongsian maklumat, pemantauan, audit, penguatkuasaan, latihan, penyelidikan dan pembangunan. Cadangan yang keempat dan terakhir adalah memperluaskan skop dan cakupan undang-undang halal untuk merangkumi semua aspek produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kehidupan seharian pengguna seperti kosmetik, ubat-ubatan, kewangan, pendidikan, pelancongan dan sebagainya. Undang-undang halal juga perlu mengambil kira perkembangan teknologi, inovasi, globalisasi dan kepelbagaian budaya yang mempengaruhi industri halal.